Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya telah pun kita sediakan untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah jasa ataupun jabatan hak ehwal khas antara persepsi dan justifikasi. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan selamat datang sebenarnya buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Mahdi Ismail yang merupakan seorang penganalisis politik dan kerajaan. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini pertama kali bersama kami ya? First time di sini. Oh, okey. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula buat kesekian kalinya kepada seorang lagi tetamu yang berbahagia Dr. Muhammad Roslan Rosnon, iaitu pensyarah kanan di Fakulti Ekologi Manusia UPM. Jadi Doktor, apa khabar? Khabar baik, selamat malam. Sihat, sihat ke? Macam ni lah. Okey, ini macam saya katakan merupakan topik yang cukup menarik sebenarnya kerana ia menjadi satu perbincangan dan juga perbahasan yang agak panas sebenarnya kalau kita ikuti perbahasan berkaitan dengan belanjawan 2021 di Dewan Rakyat. Pelbagai pandangan dan pendapat telah pun dilontarkan. Ada yang mempertikaikan tentang peruntukan belanjawan kepada jasa, ada yang mempertikaikan juga tentang apakah pentingnya jasa itu diwujudkan semula. Jadi inilah antara perkara-perkara yang mungkin akan dapat kita kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu saya. Dan kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda di 0326 979767 dan juga 0326979768. Dan seperti biasa jugalah, jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, sesuatu yang menarik sebelum kita pergi lebih mendalam lagi bercakap tentang isu yang agak panas sebenarnya, tetapi kita cuba mengupas isu ini dari perspektif yang membina sebenarnya. Mungkin menarik jugalah kalau Prof Dr. Muhammad Mahdi sendiri mungkin boleh berkongsi dulu tentang latar belakang jasa itu sendiri ataupun jabatan hal ehwal khas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Pertama-tamanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak Bernama kerana menjemput saya untuk berbicara dalam ruang bicara pada malam ini. Saya kira tajuk yang agak panas tentang jasa antara persepsi dan justifikasi sebelum saya mengupas dengan lebih mendalam tajuk ini, saya rasa memang agak menarik untuk kita mengimbau kembali tentang sedikit latar belakang syarah perubahan jasa itu. Dia bermula selepas pilihan raya umum pada tahun 1959 di Tanah Melayu, apabila pihak kerajaan telah menubuhkan sebuah Biro Hal Ehwal Khas yang diletakkan di bawah Kementerian Keuangan, Kementerian Penerangan pada waktu itu. So tujuan asas penubuhan Biro Hal Ehwal Khas ini adalah untuk mewujudkan kestabilan politik, mewujudkan kestabilan sosial dan juga untuk mengekalkan kestabilan kerajaan. Pada ketika itulah itu idea asalnya. Kemudian kalau kita tengok sekitar tahun yang sama, bahagian Biro Hal Ehwal Khas ini telah dinaik taraf menjadi cawangan Hal Ehwal Khas, yang kemudiannya diletakkan di bawah bidang kuasa Jabatan Perkhidmatan Penerangan. Pada bulan Mac sekitar tahun 2000, kemudiannya cawangan Hal Ehwal Khas ini pula telah sekali lagi dinaik taraf menjadi Jabatan Hal Ehwal Khas di bawah akronim JHEK, yang mana pada itu mesyuarat kabinet telah melihat pentingnya jabatan ini untuk diangkat menjadi sebuah jabatan yang lebih besar. Kemudiannya sekitar tahun 2004 sekali lagi berlaku perubahan pada Jabatan Hal Ehwal Khas ini, yang akhirnya telah ditukar menjadi pada peringkat awalnya Jabatan Agama dan Siasah. Kemudiannya
diberikan nama akronim JASA. Tetapi oleh kerana melihat kepada kesesuaian jabatan dengan nama Jabatan Agama dan Siasah dengan nama Jabatan Hak Ehwal Khas, maka pihak kerajaan telah mengekalkan semula nama Jabatan Hal Ehwal Khas tetapi dengan menggunakan akronim JASA. Jadi kalau kita perhatikan JASA ini telah diwujudkan sejak daripada tahun 11 Mei 1960 dan telah dihentikan operasinya pada tahun 2018. Sebuah jabatan yang saya kira cukup lama, beroperasi sekitar 58 tahun. Dah lama tu. Dan kalau kita tengok jabatan ini wujud lebih lama daripada jabatan-jabatan yang ada pada hari ini, even kementerian yang ada pada hari inilah. Dan berdasarkan kepada pengalamannya, berdasarkan kepada kemahiran dan kepakaran yang ada pada JASA, saya melihat jabatan ini cukup cukup berpengalaman, cukup pengetahuan yang cukup mempunyai pengetahuan yang luas dalam konteks hal ehwal penyiaran, dalam konteks hal ehwal penyaluran maklumat, dalam konteks untuk menggerakkan di antara mewujudkan perhubungan di antara pemimpin dengan rakyat dan dia menjadi sebuah jabatan yang ataupun menjadi sebuah jentera pentadbiran kerajaan yang cukup sinonim dengan syarat. Syarat itu dia sepatutnya menjadi sebuah jabatan yang tidak tergelincir ataupun tidak terbabas daripada jabatan sebenar kerajaan. Dan itu saya nak selitkan sikit lagi. Saya di sini ada buat catatan tentang fungsi asas JASA sebelum kita masuk ke dalam perbincangan yang lebih lanjut. Basically ada 5 fungsi asas JASA. Yang pertama seperti mana yang dicatatkan dalam di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Yang pertama adalah untuk mengatur rancangan dan melaksanakan strategi, program, aktiviti bagi mendidik kat situ serta meyakinkan rakyat kepada pemimpin negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menggerakkan pembaharuan pemikiran ummah bagi menghadapi gelombang globalisasi dan juga teknologi maklumat. Yang ketiga untuk menangkis dakwah, fitnah, tomahan, pemikiran jumud serta ekstremis agama di kalangan rakyat. Yang keempat, dia punya fungsi asas dia adalah untuk membuat pola, untuk menganalisis pola dan sikap rakyat terhadap dasar-dasar kerajaan. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, ialah untuk menjalankan penyelidikan dan menyediakan laporan isu-isu sosiopolitik dan agama. Jadi berdasarkan kepada peranan asas, fungsi asas Jabatan Hal Ehwal Khas ini, saya rangkumkan ada 4 tujuan utama, 4 fungsi asas utama. Pertama berkaitan dengan agama, yang kedua berkaitan dengan politik, yang ketiga berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan dan yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Saya kira itu dulu sebagai gambaran awal tentang JASA ni. Gambaran yang jelas sebenarnya Dr. Mahadi. Saya nak dapatkan pandangan juga daripada Dr. Roslan berkaitan dengan isu inilah. Kalau gitulah 5 fungsi asas yang seperti apa yang disebut oleh Dr. Mahadi, apakah boleh kita rumuskan bahawa kewujudan JASA ini sebenarnya adalah untuk menjadi semacam jembatan sebenarnya menghubungkan kerajaan dan rakyat? Pandangan anda? Terima kasih kepada saudara Syakawi. Selamat malam kepada semua penonton yang berada di rumah. So kalau kita melihat tadi penerangan daripada Dr. Mahadi, bila melihat kepada peranan JASA itu, ia seolah-olah memang betul ia sebagai jambatan maklumat kepada masyarakat mengenai dasar-dasar yang dibawakan oleh kerajaan untuk diturunkan dan dihayati oleh masyarakat yang berada di bawah. Tetapi apa yang berlaku pada saat ini bila mana isu berkenaan JASA ini yang diperkatakan di media sosial dan diberikan respon oleh masyarakat kita, kita mendapat saya sempat tadi pada siang tadi untuk membuat analisis sebenarnya di Facebook dan juga di kenyataan akhbar, bila mana kita menelusuri kepada maklumat-maklumat yang saya lihat itu, ia seolah-olah adanya satu pandangan yang agak orang kata dia overlapping dengan
Jabatan Penerangan. So adakah tugas yang dibawakan oleh jasa ini merupakan tugas yang sama oleh Jabatan Penerangan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia ini? So ini merupakan isu yang cuba dibangkitkan oleh masyarakat kita di luar sana. Bila mana bila jasa ini ditubuhkan semula dan diberikan sejumlah peruntukan yang begitu besar, so adakah Kementerian Komunikasi ini dari segi Jabatan Penerangan itu akan diambil alih oleh jasa ini untuk meneruskan ni? Walaupun pada hakikatnya kita melihat tadi adanya perbezaan dari segi jasa dan juga Jabatan Penerangan itu, tetapi sedikit sebanyak ia ada persamaan. Bila mana tadi Dr. Mahdi sebut tentang adanya kajian dan sebagainya, Jabatan Penerangan juga melaksanakan data raya sebagai contohnya. Dari segi apabila kita melakukan bahawa adanya libat urus sebagai contohnya, Jabatan Penerangan juga akan memberikan maklum balas kepada itu. Tetapi bila jasa juga melaksanakan contohnya tentang kita katakan sebagai pemberi maklumat yang untuk menjelaskan tentang dasar-dasar ini, apa yang kita nampak bahawa Jabatan Penerangan juga melaksanakan perkara tersebut. Dengan kalau kita melihat kepada laman web Jabatan Penerangan, antara tugas mereka adalah pembujukan. Pembujukan ini apa? Pembujukan ini adalah mempengaruhi pendapat awam dan meyakinkan rakyat terhadap falsafah, dasar dan wawasan negara. Maknanya ini juga adalah tanggungjawab Jabatan Penerangan yang kita kira hampir sama dengan jasa ini. Jadi ini sebenarnya menjadi kekhawatiran kepada masyarakat di luar sana. Adakah peranan ini adalah sama ataupun berbeza? Bagaimanakah pemisah kuasa antara Jabatan Penerangan dan juga jasa ini yang akan berlaku? So ini semua kita tidak nampak, sebab bila mana jasa ini telah diberitahu bahawa jasa ini kita rebranding. Kita rebranding semula. Ada satunya hala tuju baru dan sebagainya. So kita perlu melihat adakah jasa ini dan juga Jabatan Penerangan ini mempunyai pemisah kuasa ataupun memisah dari segi aktiviti yang mereka ingin jalankan. Adakah mereka ini mempunyai pertindihan dari segi tugas itu? Ini yang menjadi kegusaran sebenarnya di luar sana. Okey, bila you sebut tentang kegusaran, ini pun isu yang cukup penting dan menarik sebenarnya, Dr. Mahdi. Pelbagai pandangan dan juga pendapat dilontarkan oleh ahli-ahli yang berhormat ketika membahaskan Belanjawan 2021 yang ada kaitan terus dengan jasa peruntukan yang diberikan kepada jasa. Ada juga yang mempertikaikan, mungkin seperti apa yang disebut oleh Dr. Roslan tadi, apakah perlu ada jasa sebenarnya? Kalaupun kita lihat kepada perkembangan media sosial sekarang ini misalnya, ataupun kita lihat apa yang berlaku sekarang ini, kita ada, yalah mereka sebut kita ada RTM, kita ada Bernama, kita ada media-media lain yang mungkin boleh melakukan apa yang ingin ataupun perlu dilakukan oleh jasa. Pandangan ikhlas daripada anda. Terima kasih kepada soalan yang cukup menarik saya kira. Sebenarnya untuk menganalisis perkara ini dengan lebih mendalam, saya lebih gemar untuk melihat dalam konteks positif dan negatif. Pertama saya nak pergi dulu dalam konteks yang positif. Kita tengok memang saya tak nafikan memang ada sedikit pertindihan di antara bidang tugas dan peranan yang dimainkan oleh Jabatan Penerangan dengan agensi-agensi lain macam Bernama dan sebagainya, dengan tugas spesifik yang sepatutnya dimainkan oleh jasa. Kalau berdasarkan kepada pemahaman saya, kalau kita tengoklah secara mendalam perbandingan dua jabatan ini, Jabatan Penerangan ini dia lebih menjelaskan tentang sesuatu dasar kerajaan. Manakala jasa ini berperanan untuk menangkis segala bentuk tuhaman negatif terhadap dasar-dasar kerajaan tersebut. Jadi kalau kita perincikan memang ada perbezaan peranan itu secara tuntasnya lah. Tetapi kalau kita kata tak boleh ke Jabatan Penerangan memainkan peranan jasa, jawapannya sudah pasti boleh. Sebab apa? Sebab tanggungjawab dan bidang tugas sesuatu jabatan itu sudah pasti boleh ditambah, ditokok tambah dan ditambah baik. Tetapi saya melihat ada peranan lain yang boleh dimainkan oleh jasa kalau berdasarkan kepada sejarah peranan yang telah dimainkan sejak 58 tahun yang lalu. Saya melihat pertama peranan besarlah yang dimainkan oleh jasa ini. Pertama, dia berperanan untuk menunjukkan imej baik pada pihak kerajaan. Macam mana
tabik urus itu dapat dijalankan dengan baik. Macam mana jentera pentadbiran kerajaan itu bergerak dengan baik. Macam mana pelaksanaan dasar-dasar kerajaan itu dapat memenuhi aspirasi rakyat, dapat menjaga kebajikan rakyat, menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap rakyat. Macam mana sistem politik di negara ini dapat berjalan dengan baik. Macam mana pengurusan ekonomi itu dapat berjalan dengan baik. Macam mana penyaluran bantuan macam BPN itu dapat diuruskan dengan baik. Jadi satu bentuk untuk mengangkat imej kerajaan. Jadi di sini apa peranan jasa? Peranan jasa adalah untuk menanam ataupun untuk menjelaskan ataupun mewujudkan sentimen percaya rakyat terhadap pihak kerajaan. Pada masa yang sama, peranan jasa di sini adalah untuk memperbentukkan segala bentuk persepsi yang agak negatif terhadap pihak kerajaan. Jadi memang kerajaan kat mana-mana negara di dunia ni pun memang dia memerlukan imej yang baik untuk memastikan perjalanan pentadbiran kerajaan itu dapat berjalan lancar tanpa gangguan dalam sebarang bentuk provokasi ataupun benda-benda yang boleh menggugat dan menjejaskan kelancaran pentadbiran itu. Dan pada masa yang sama kalau kita tengok berdasarkan kepada pengalaman ataupun berdasarkan kepada apa yang ditunjulkan oleh peranan jasa itu, orang-orang jasa ni dia boleh bergerak secara sistematik, cukup strategi, dengan cukup tersusun, dengan cukup tersasar, masuk ke segenap lapisan masyarakat, masuk ke pelbagai segmen dalam masyarakat, menjelaskan pelbagai isu, menjelaskan tentang macam mana inisiatif yang telah diambil oleh pihak kerajaan. Jadi saya kira ini peranan penting yang mungkin tidak mampu untuk dilaksanakan oleh jabatan-jabatan lain. Sebab apa? Sebab kekuatan jasa di sini saya melihat dia boleh turun dan mampu sampai ke grassroots, ke peringkat akar umbi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ini peranan penting yang saya tengok agak kurang menonjol pada jasa akhir-akhir inilah. Tetapi sebelum ini peranan ini cukup jelas. Yang mana kita dapat lihat bahawa jasa ni dia membantu pihak kerajaan dalam turut sama menjaga keselamatan negara, khususnya dalam konteks untuk menyekat penularan sebarang bentuk elemen-elemen yang bersifat subversif. Elemen-elemen negatif, macam mana dia berperanan untuk membantras kegiatan yang melibatkan penyebaran ajaran sesat, macam mana dia bersama-sama dengan pihak kerajaan untuk membantras penularan pengaruh komunis, macam mana dia memainkan peranan dalam menyekat kegiatan pengganas, dalam menyekat kegiatan sokongan terhadap pasukan militan yang bersifat radikal semacam sokongan pada Daesh dan ISIS. So kalau kita tengok pada peringkat awal dulu, khususnya pada waktu pentadbiran Tun Abdul Razak, orang-orang jasa ni bersama dengan agensi keselamatan negara yang lain turut sama masuk kampung, memberikan penjelasan, penekanan bahawa ini bahaya sekiranya kita tidak sedar, tidak faham tentang pengaruh dan anasir-anasir negatif yang cuba dibawa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi di sini kita dapat lihat dengan jelas besar peranan jasa di situ, yang mungkin kalau jabatan penerangan itu dia hanya berikan penjelasan saja, tapi jasa itu dia boleh masuk dengan lebih mendalam. Okey, mendalam. Kita akan sambung lagi nanti Dr. Mahadi, tapi saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini. Jadi mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsi bersama dengan Ridwan dari Pulau Pinang yang sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum, Tuan. Ya, betul. Ya. Apa cerita dan yang dimati ahli panel. Ya, waalaikumsalam. Okey, persepsi saya menaiki jasa. Ya. Okey, saya bagi sudut persepsi Jabatan Had Waqaf menjadi lebih aktif di zaman PM4 dan seterusnya hingga PM6. Namun bila PM7 berkuasa, bila mengambil keputusan menutupnya. Hakikatnya ini hanya persepsi, patutnya dinilai keseluruhan pentadbirannya. Seperti peribahasa Melayu, kerana nilai tutup titik rosok susu sebelahnya. Okey, justifikasi jasa bermula daripada bahagian. Kemudian dinaik taraf pada jabatan. Sebelum dinaik taraf pada jabatan dan ianya dinilai oleh GPA. Ya. Pengambilan kaki tangannya ditemu juga oleh GPA, bukan masuk pintu belakang. Okey, kesimpulannya jasa perlu diwujudkan semula supaya dasar keadaan seperti wawasan kemakmuran 2030 dan RMT 11 tercapai. Dan tercapai kerana pihak yang membangkang suka segala usaha kerajaan untuk kemakmuran
untuk kemakmuran negara dan rakyat tergendala. Okey. Okey, terima kasih. Minta alih-alih penulah dalam hal ini. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga analisis yang anda lakukan. Jadi ramai lagi yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat. Jangan lupa dua talian yang kami sediakan itu telah pun kami buka kepada anda. Gunakanlah kesempatan ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Baik, menarik apa yang disebut oleh pemanggil kita tadi. Barangkali Dr. Roslan, cuba kita flashback lah. Kita melihat tentang apa yang disebut oleh Dr. Mahdi tadi tentang peranan yang telah pun dimainkan oleh jasa sebelum ini dan kemudian ditiadakan dan sekarang ini diwujudkan semula. Tetapi apakah anda melihat bahawa apa yang dilakukan oleh jasa itu sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang mungkin sukar dan tidak mungkin dilakukan oleh Jabatan Penerangan misalnya sebagai satu contoh yang baik? Okey, saya membuat analisis dalam keadaan yang agak berbeza sedikit. Okey. Bila mana kita melihat kepada peranan jasa itu tadi, seolah-olah kita cuba untuk memperkecilkan tentang kemampuan daripada agensi-agensi lain. Adakah itu menjadi satu pokok persoalan sehingga kita memerlukan jasa untuk menggerakkan semua aktiviti-aktiviti ataupun dasar-dasar yang berada di peringkat atasan dan diturunkan di akar umbi. Dan ini persoalan yang saya kira yang menjadi tanda tanya bukan sekadar kepada saya tetapi juga kepada rakyat di luar sana. Sebab bila mana jasa itu ditubuhkan, adakah kita mengatakan bahawa agensi-agensi pelaksana yang ada di kementerian hari ini tidak berfungsi dengan baik dari segi untuk menyampaikan penerangan sebagai contohnya. Adakah hari ini bernama gagal untuk menyampaikan maklumat ataupun kepada masyarakat kita di luar sana? So ini merupakan persoalan-persoalan yang bermain di pemikiran masyarakat kita di luar. Sebab kalau kita lihat kepada peruntukan yang diberikan pada bila jasa ini diwujudkan semula sebanyak 85 juta yang diberikan kepada jasa. Adakah peruntukan yang begitu besar ini sesuai dalam keadaan pandemik kita pada hari ini? Sedangkan kita mengalami masalah ekonomi, kestabilan politik dan juga masalah kesihatan. 3 serangkai ini yang kita alami hari ini dan kita memberikan satu peruntukan yang agak besar kepada jasa untuk memainkan peranan dari segi penyampaian dasar-dasar yang sedia ada. So adakah ini satu perkara yang berbaloi untuk kita membuat satu investment kepada masa yang akan datang yang kita sendiri tidak tahu apa yang akan berlaku selepas pelaksanaan pada tahun 2021 ini? Adakah jasa betul-betul akan memainkan peranannya ataupun bagaimana? Kalau kita lihat kepada bajet 2021, sebab ini yang kita yang menjadi pertikaian berada di luar sana. Kalau kita tengok penyiaran RTM menerima peruntukan pada tahun 2020 sebanyak 574 juta. Kemudian 2021 turun kepada 479 juta, iaitu kekurangan lebih kurang dalam 94 juta. Sama juga Bernama juga ada kekurangan dari segi, kalau kita lihat pada tahun 2020 menerima 64 juta, tetapi pada tahun 2021 menerima 52 juta. Kalau kita merasakan bahawa agensi-agensi pelaksana ini untuk penyampaian maklumat ini gagal, apa kata kalau kita memberikan bajet daripada 85 juta tadi itu, diagihkan dia buat penambahan kepada Bernama dan RTM bagi memperkasakan agensi ini untuk melaksanakan tanggungjawab dan tugas mereka untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat kita di luar sana. Daripada kita mewujudkan, memberikan dana yang agak besar dalam keadaan pandemik hari ini, yang kita perlu mengutamakan apa yang lebih utama. Sebab isu sekarang hari ini yang menjadi pokok pertikaian di luar adalah jasa ini diberikan peruntukan yang besar ketika kita mengalami krisis. Satu soalan saya nak lontar pada kedua-dua tetamu lah. Apa yang menjadi isu sebenarnya bila kita lihat rakyat ataupun ahli-ahli yang berhormat membincangkan tentang jasa ini di Dewan Rakyat, khususnya bila membahaskan tentang belanjawan 2021. Apakah perbahasan itu lebih bersifat politik ataupun kerana belanjawan itu sendiri disebabkan oleh apa yang doktor sebut tadi, disebabkan oleh pandemik COVID-19? Yang mana satu sebenarnya yang dimainkan melebihi daripada apa yang difahami oleh rakyat secara keseluruhannya? Saya berpandangan dalam hal ini cukup jelas. Dia bertitik tolak dengan, of course, dengan belanjawan yang telah dibentangkan pada 6
November yang lalu apabila jasa seperti mana yang Dr. Roslan sebut diberikan satu peruntukan yang agak besar. Tambah-tambah lagi dalam keadaan kedudukan politik hari ini yang nampak kurang stabil, keadaan kerajaan dengan pembangkang itu pun hampir sama banyak. Jadi saya kira benda ini telah dijadikan satu polemik agak besar. Apabila pihak kerajaan memperuntukkan satu jumlah belanjawan yang bagi saya agak besar kepada jasa demi untuk menubuhkan semula agensi kerajaan yang dikatakan mempunyai fungsi asas yang penting dalam menyokong tugas Jabatan Penerangan. So dalam konteks ini sebenarnya timbul dua persoalan besar. Adakah kerana bajet yang besar diberikan pada jasa itu satu hal, dan satu lagi adakah kerana penubuhan semula jasa itu. Jadi ini satu benda yang saya kira menjadi tanda tanya yang dipolitikkan. Of course dia bermula dengan bajet yang besar, tapi bila adakah kalau sekiranya andai katalah pada 26 hari bulan ini kerajaan potong bagi 20 juta sahaja pada jasa, adakah dia tak akan timbul isu lagi? Adakah dia akan selesai sampai di situ? Adakah bajet akan diluluskan? Itu satu persoalan. Tetapi andai kata kalau kerajaan potong bajet, bagilah 20 juta bagi asas permulaan pertama untuk penubuhan semula jasa, dan sekiranya isu ini lagi timbul lagi dan berbangkit lagi, saya kira bukan isu bajet itu. Isu bajet itu satu hal, tetapi isu sekarang ini adalah isu penubuhan semula jasa itu. Orang mempertikaikan kenapa jasa itu perlu ada. Kalau tak ada jasa, adakah kerajaan tak boleh bergerak sekarang ni? Itu persoalan dia. Saya bangkitkan isu ini kerana kalau kita lihat memang isu yang dimainkan itu ialah yang mesti yang saya sebut tadi lah. Satu is budget ataupun belanjawan ataupun peruntukan yang diberikan kepada jasa. Yang kedua ialah apakah perlunya jasa itu diwujudkan semula. Tetapi yang menarik juga secara ikhlasnya saya dah dapat pandangan Dr. Roslan sendiri lah. Zaman Barisan Nasional telah pun ada jasa begitu aktif sekali lah. Zaman Tun M kita ambil sebagai satu contoh, beliau begitu sentiasa memberi sokongan kepada jasa, dan jasa juga sentiasa memberi sokongan kepada Perdana Menteri ketika itu. Tetapi apabila Barisan Nasional jatuh, PH naik, Tun M menjadi Perdana Menteri, jasa ditiadakan sebenarnya, dan sekarang ini jasa ingin diwujudkan semula. Jadi kadang-kadang tidakkah benda-benda ini yang menimbulkan satu pemerhatian, satu kajian yang mungkin agak tidak begitu meyakinkan banyak pihak sebenarnya, dan apa yang kita nak mencari sebenarnya? Okey, pada analisis saya dalam isu begini sebenarnya isu urus takbir, iaitu governance sebenarnya. Kan, bila mana ada sesuatu agensi yang gagal memainkan peranannya, akhirnya kita menubuhkan satu agensi lain. Bila mana agensi itu gagal, kita tubuhkan lagi satu agensi lain dengan sejumlah peruntukan. Kalaulah semua agensi memainkan peranan pada tahap yang maksimum dan menjalankan segala aktiviti yang diberikan, KPI yang diberikan kepada mereka dilaksanakan secara baik, saya rasa isu urus takbir ini sebenarnya tidak akan menjadi isu, kan? Sebab kalau kita lihat kepada peranan jasa tadi adalah untuk menyampaikan maklumat, untuk menerangkan keadaan apa yang berlaku, untuk memberikan imej yang baik kepada kerajaan. Tetapi kalau seandainya agensi-agensi yang sepatutnya memainkan peranan ini dengan baik dan mempunyai satu kekuatan dan sejumlah keuangan yang diberikan secukupnya, saya rasa kita tidak akan ada masalah lain. Sebab itu isu pokoknya sebenarnya ialah isu urus takbir. Kalau kita mengurus sesuatu perkara itu dengan baik dan ia disampaikan dengan baik, saya kira kita tidak akan ada masalah tentang dari segi penyampaian maklumat ataupun dan sebagainya. Sebab itu kita perlu lihat begini. Sebab itu bila kita lihat ketika Pakatan Harapan memerintah 2 tahun, adakah dalam keadaan Pakatan Harapan memerintah 2 tahun itu bila jasa ini tiada, adakah kita ada masalah dari segi untuk penyampaian maklumat dan sebagainya? Ini satu perkara yang kita perlu analisis sebenarnya dengan keadaan sebelum jasa itu digugurkan,
So adakah keadaan di mana bila dalam masa 2 tahun itu kita mengalami masalah dari segi penyampaian maklumat, adanya cacah merbah dari segi pengurusan dan sebagainya. So ini adalah fenomena yang kita boleh lihat dan bila mana jasa ini ditubuhkan kembali pada hari ini, kita akan melihat pada 2021 sebenarnya satu tanggungjawab yang besar kepada jasa sebab pertukaran yang sangat besar diberikan dan orang akan memerhati tentang bagaimana momentum, outcome jasa ini, adakah ia benar-benar berbaloi ataupun tidak. Tetapi pada pendapat saya lah, saya merasakan beginilah. Semua sebenarnya agensi kerajaan perlu memantapkan sistem penyampaian. Delivery system itu adalah sangat penting. Sebab hari ini masyarakat masih lagi tidak tahu. Okey, contohnya kalau kita meminta bantuan, mana kementerian yang sepatutnya untuk kita rujuk. Sebab kalau kita lihat, banyak sekarang ni dia macam pertindihan berlaku di antara kementerian sebagainya. Kementerian ini juga menawarkan sesuatu perkara. Kementerian ini juga menawarkan satu perkara. Kadang-kadang kita pun tak tahu mana satu yang kita nak pilih dan siapa yang stakeholder yang bertanggungjawab dalam keadaan tersebut. So ini perkara yang kita kena faham. So good governance itu adalah perkara yang sangat penting sebenarnya. Kalau kita menguruskan urus tadbir dengan baik, saya rasa kita tidak ada masalah dan isu ini tidak akan menjadi satu isu besar sebenarnya. Okey. Baik, saya difahamkan kita ada seorang lagi pemanggil di talian kita sekarang ini, tapi sudah pun terputus. Mungkin saya difahamkan Profesor Jayum sebenarnya ada memanggil kita di talian dan jadi kita harap Prof mungkin boleh memanggil kita semula kerana kita akan berehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, gunakanlah 2 talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ingatkan sekali lagi, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang jasa, antara persepsi dan justifikasi. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan 2 tetamu yang berada di studio, Profesor Madya, Dr. Muhammad Mahdi Ismail dan juga Dr. Muhammad Roslan Roslan. Baik, tadi Dr. Mahdi, saya suka apa yang disebut oleh Dr. Roslan tadi lah. Ini berkaitan dengan delivery system, berkaitan dengan governance. Jadi apakah secara khususnya ataupun secara pribadinya Dr. Mahdi melihat bahawa kalaupun jasa itu mungkin boleh dipertingkatkan dari segi performance, dari segi prestasi, dari segi tugas dan tanggungjawabnya, antara perkara-perkara yang perlu dilihat oleh mereka yang mungkin telah pun dilantik untuk mengetuai jasa nanti? Okey, pada pengamatan saya, khususnya dalam konteks governance, ini yang sebenarnya telah menimbulkan polemik. Kenapa jasa itu ditutup? Sedangkan banyak lagi agensi-agensi lain yang kalau kita nak pertikaikan dari segi tabik urus yang baik, yang cekap, saya rasa kerajaan perlu nilai satu persatu setiap agensi ataupun jabatan kerajaan itu sendiri kan. Cuma dia menjadi soalan, hanya ada beberapa, ada 4 ke 5 jabatan yang sahaja yang ditutup, dan kesemua agensi-agensi yang ditutup ini memang jelas pada waktu itu adalah agensi yang dikaitkan dengan politik. Begitu juga dengan jasa. Jasa ini merupakan agensi yang ditutup atas sebab dikatakan mereka ini membawa satu agenda politik, bukannya agenda kerajaan. Jadi inilah satu persepsi yang negatif yang saya kira menjadi polemik besar kepada bukan saja yang apa yang diperdebatkan dalam Dewan hari ini, tetapi menjadi polemik, menjadi tanda tanya di kalangan rakyat jelata. Adakah jasa itu apa peranan dia? Adakah dia itu jabatan kerajaan ataupun apa peranan yang dibawa oleh jasa? Sepatutnya kita tahu dia adalah sebuah agensi kerajaan yang sepatutnya memberikan penjelasan, membincangkan tentang inisiatif yang dimainkan oleh kerajaan, tetapi ada persepsi yang melihat jasa ini membawa payung politik. Jadi bajet yang diterima oleh jasa ialah bajet kerajaan, bukannya bajet daripada parti politik. Jadi perkara ini sepatutnya dalam konteks governance ini, agensi kerajaan seperti jasa sepatutnya boleh memisahkan di antara kepentingan politik dengan kepentingan kerajaan, dan agenda itu mesti dibawa atas nama agenda kerajaan. Yalah, dalam konteks hari ini kalau kita tengok memang cukup bermasalah. Sekiranya kita bawa kereta kerajaan tetapi pakai kereta kerajaan,
bawa pacak bendera parti politik. Memang ada masalah. Ataupun kita cakap kita ni wakil kerajaan tapi kita pakai baju logo parti politik. Jadi hari ini orang ambil gambar, orang viralkan dan orang benda-benda macam inilah yang dikatakan menjadi polemik. Perkara-perkara ini yang sepatutnya tidak berlaku. Even kalau kita tengok dalam peringkat jabatan kerajaan ataupun kaki tangan awam, memang kita terikat dengan peraturan-peraturan awam berkaitan dengan kelakuan dan tata tertib berdasarkan kalau kita perincikan dalam Perintah Am Bab D merujuk kepada perkara 21, kaki tangan awam ni sebenarnya boleh mengambil bahagian dalam politik tetapi menjadi ahli biasa saja. Untuk kumpulan sokongan, mereka boleh terlibat aktif dengan politik dengan syarat, ada syaratnya. Perlu mendapat surat kebenaran bertulis daripada sama ada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam ataupun Ketua Siasat Kementerian. Mesti ada endorsement daripada pihak atasan terlebih dahulu. Manakala bagi kumpulan pengurusan dan profesional, mereka ini langsung tidak boleh terlibat aktif dengan politik. Tidak boleh pakai baju yang ada lambang parti politik. Tidak boleh mencetak ataupun mengedarkan risalah-risalah politik. Tidak boleh meraih undi, tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang dilihat menyokong sesuatu parti politik. Ini yang menimbulkan masalah dari konteks tapi urus tadi. Adakah jasa ini sebenarnya membawa agenda kerajaan ataupun agenda parti politik? Kalau dia membawa agenda parti politik di bawah payung kerajaan, ini yang menyebabkan tabik urus itu tidak berkesan, tidak cekap. Sebab apa? Sebab agenda itu sudah lari, sudah terkesimpan daripada matlamat asal. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, saya melihat apa yang dipolemikkan, kalau kita tengok berdasarkan pada peringkat awal dulu, jasa ni memang cantik. Tidak nampak politik sangat tu, tetapi lately ini dia nampaklah sedikit ada fokus dia hilang. Fokus dia tu lebih kepada politik, tidak sangatlah memberatkan soal macam mana nak menyekat kegiatan subversif, kegiatan yang bersifat ekstremis ataupun kegiatan pengganas. Ini tak kurang ke situ. Yang lebih dititik beratkan ialah politik sekarang ni kan. Jadi pendekatan politik yang dibawa oleh jasa juga saya lihat sesuatu yang agak bermasalah. Sebab apa? Sebab pendekatan politik yang dimainkan oleh jasa lebih berbentuk politik sempit. Dia hanya mengangkat parti A saja yang betul. Parti-parti yang lain yang bertentangan dengan parti A itu dilihat tidak betul semua. Itu satu pendekatan yang saya kira tidak betul. Sedangkan dalam masyarakat kita hari ini, budaya politik masyarakat sudah jauh berubah. Hari ini kita dapat lihat khususnya di era pasca 2020 ni, masyarakat kita bersifat lebih berbentuk budaya politik yang bersifat terbuka. Segala maklumat boleh dapat di hujung jari sahaja. Apa saja kita nak tahu, kita boleh tahu dengan sekelip mata sahaja. Jadi perkara-perkara inilah, pendekatan inilah yang sebenarnya menimbulkan masalah dalam konteks urus takbir jasa itu sendiri. Okey, bila you sebut tentang pendekatan, ini pun satu isu yang bagi saya cukup penting sebenarnya, Dr. Roslan ya. Apakah setelah sampai masanya di mana parti-parti politik juga harus berubah dari segi pendekatan berpolitik mereka? Zaman sudah berubah, era pemikiran politik rakyat juga sudah berubah. Kita bercakap tentang media sosial. Apakah dengan adanya jasa ini, apakah mereka boleh menangkis setiap serangan yang dilakukan oleh parti-parti lawan, misalnya kalau kita bercakap tentang politik, parti-parti lawan misalnya dengan menggunakan media sosial juga? Apakah itu boleh berlaku? Okey. Kalau kita melihat kepada perkara tersebut, sebenarnya perkara itu sudah berlaku. Sebab kita ada ramai cyber trooper sebenarnya untuk membantu sesuatu parti dari segi memulihkan ataupun memulihkan atau membenteng image setiap parti itu kan melalui cyber trooper mereka. Tetapi bila kita lihat dari segi politik Malaysia ini agak unik sebab kita masih lagi berpaksikan kepada parti. Kita bukannya individu ataupun melihat kepada calon dan sebagainya. Semangat parti itu adalah sangat penting di kalangan masyarakat Malaysia hari ini. Cuma dalam kita melihat isu jasa ini, kita perlu melihat kepada sumber dan keutamaan negara itu. Adakah benar kita betul-betul memerlukan mereka? Kalau seandainya betul, apakah rasionalnya untuk kita menubuhkan semula jasa dan memberikan satu pertukaran yang begitu besar kepada mereka dalam keadaan hari ini yang masyarakat kita hilang pekerjaan, masyarakat kita yang makan belum tentu cukup dan sebagainya yang berada di luar itu. So ini perkara
pokok yang kita perlu fikirkan tentang isu kemiskinan, tentang isu peluang pekerjaan, tentang isu kemahiran yang kita perlu berikan kepada anak muda dan sebagainya. So adakah masa ini sesuai untuk jasa itu ditubuhkan dan diberikan satu bajet yang besar, ataupun jasa ini sebenarnya boleh ditubuhkan tetapi bukan waktu ini, sebab kita mengalami masalah ekonomi yang sangat meruncing, masalah ketidakstabilan politik, masalah dari segi kesihatan yang membelenggu kita. So kita perlu menyusun perkara ini, manakah yang menjadi keutamaan kita supaya masyarakat di luar sana lebih tenang dan boleh menyaksikan tentang keadaan apa yang berlaku ini dan mereka boleh menerima. Sebab kalau kita lihat hari ini, memang masyarakat gusar tentang perkara ini. Kenapa peruntukan itu tidak diberikan kepada sesuatu yang lebih bermakna dan bermanfaat, yang kita kata sebagai urgensi kepada masyarakat kita. So ini perkara yang kita kena susun dengan melihat keutamaan, dengan kita mengecilkan sebenarnya kos yang sepatutnya ada. Bila mana kita menubuhkan lagi, maknanya ia akan membabitkan kos yang begitu besar. Tetapi kalau kita mengecilkan saiz itu, sebenarnya kita banyak dapat menjimatkan dan dia lebih berfokus kepada apa yang sebenarnya menjadi keutamaan dan masyarakat di luar sana menanti-nanti. Apa sebenarnya yang kita boleh bantu kepada mereka. Saya petik daripada apa yang anda sebut, Dr. Roslan. Apa yang boleh kita lakukan untuk membantu rakyat? Ini pun sesuatu yang menarik, masa yang sesuai ataupun masa yang tidak sesuai. Tetapi kalau kita lihat daripada apa yang dialami oleh rakyat sekarang ini, kita bercakap tentang pandemik COVID-19, kita bercakap tentang lanskap ekonomi yang begitu mencabar. Bukankah ini masa yang sesuai sebenarnya bagi jasa diwujudkan, kerana mereka boleh turun ke bawah, memberi penerangan kepada rakyat bagaimana nak menghadapi kesusahan yang sedang kita alami sekarang ini, dan apakah semangat yang perlu diterapkan kepada rakyat melalui kaki tangan jasa yang mungkin ada pengalaman dan sebagainya. Apakah itu bukan merupakan masa yang sesuai sebenarnya, Doktor? Dalam satu keadaan saya melihat yes. Dalam satu keadaan, apabila jasa ini diwujudkan semula, saya kira dia akan melibatkan pengambilan ataupun membuka peluang pekerjaan yang baru. Sekurang-kurangnya di peringkat jabatan tu ada staf yang perlu diisi, di peringkat negeri pun ada staf yang perlu diisi, dan di peringkat cawangan pun ada staf yang akan diisi. Jadi kalau kita tengok rekod dulu, jasa ada staf lebih kurang 1,000 lebih kaki tangan dia kan. Mungkin ini peluang untuk rakyat Malaysia bekerja dengan pejabat kerajaan, ada lagi lebih kurang 1,000 lebih peluang pekerjaan. Ini satu kesempatan, dan dalam satu keadaan yang lain, macam Dr. Roslan sebutlah, apa keutamaan kita sekarang ni? Adakah jasa penubuhan jasa itu menjadi keutamaan dia, ataupun mengatasi pandemik musuh yang tidak nampak ini menjadi keutamaan? Jadi pemberat itu di mana sebenarnya? Jadi untuk mengatasi persoalan ini, saya kira pihak kerajaan perlu meneliti dengan lebih terperinci lah. Perlu kena buat swot, kena check, kena SWOT analisis lah. Apa strength dia, apa weaknessnya, apa opportunity dan ancaman yang mungkin berlaku sekiranya apa baik buruk jasa itu diwujudkan. Tetapi dalam satu keadaan yang lain, selain daripada peluang-peluang pekerjaan yang tersedia melalui jasa tadi, bila lagi nak kerja dengan kerajaan kan? Betul. Kita perlu ada agensi ataupun orang yang bergerak di peringkat akar umbi untuk menjelaskan tentang bukan saja wawasan kemakmuran bersama 2030, tetapi yang dekat dengan kita sekini adalah tentang macam mana kehidupan normal-normal baru dalam menghadapi pandemik COVID ni. Macam mana gerakan-gerakan yang perlu dimainkan di peringkat akar umbi yang dulu kita adalah beberapa agensi kerajaan, kita tak boleh nafikan jasa tu hanya satu je. Kalau kita nak akan pada jasa semua memang tak jalan. Kita ada agensi-agensi yang lain. Kita ada rukun tetangga, kita ada kemas, kita ada jabatan penerangan, kita ada macam-macam agensi di peringkat kerajaan ni. Cuma setiap agensi ini perlu memainkan peranan masing-masing dan ada job scope yang tersendiri. Tidak salah walaupun ada sedikit redundant here and there, itu biasa berlaku dalam
dalam mana-mana kerajaan sekalipun. Cuma bidang tugas yang diperuntukkan pada sesuatu jabatan itu perlu jelas. So dalam konteks ini ada baik diwujudkan jasa dan dalam keadaan tertentu ada juga baik untuk kita terus memberikan fokus dalam mengatasi pandemik COVID. Tetapi persoalannya sampai bila? Sampai bila kita bagi fokus pada pandemik COVID ini, kita tak tahu sampai bila-bila kan. So sekiranya kita tak tahu benda ini akan berlangsung selagi mana, jadi adakah gerak kerja yang lain perlu dibantu ataupun perlu terbantu? Okey, jadi cuma saya kira itu antara persoalan yang menjadi intipati utama yang perlu difikirkan oleh pihak Okey, kita ambil satu pendirian yang mungkin tidak disetujui oleh Dr. Roslan, tapi itu juga saya nak dapatkan pandangan Dr. Roslan lah. Okey, kita mungkin kabinet ataupun parlimen akan meluluskan akhirnya kewujudan jasa ini. Jadi mungkin pandangan Dr. Roslan sendirilah dari segi pendekatan sekarang. Kita masih bercakap tentang pendekatan. Apa yang dilakukan oleh jasa sebelum ini, seperti apa yang disebut awal tadi oleh Profesor Dr. Mahdi, adalah sesuatu yang jelas dan mereka memang telah pun menyumbangkan jasa mereka. Tetapi menghadapi situasi sekarang ini, menghadapi senario politik sekarang ini, menghadapi pemikiran rakyat Malaysia yang sudah pun banyak berubah sekarang ini, bagaimana pendekatan jasa baru ini yang harus wujud? Okey, saya kira kalau seandainya jasa ini diluluskan di Parlimen pada 26 hari bulan ini, saya kira dia menggalas satu tanggungjawab yang sangat besar sebenarnya. Sebab apa? Orang akan memberikan fokus kepada tanggungjawab mereka. Adakah mereka benar-benar melaksanakan tugas mereka? Kalau kita lihat kepada bajet yang diberikan kepada jasa ini untuk perkhidmatan dan bekalan hampir 75 juta yang diberikan kepada jasa. So adakah jasa akan menggunakan perkara ini untuk betul-betul bermanfaat kepada rakyat ataupun tidak? So ini semua rakyat akan menilai. Sebenarnya satu perkara yang orang kata sangat crucial di kalangan bagi kerajaan yang memimpin hari ini, bila mana masyarakat sudah mula berbicara tentang perkara-perkara ini, so sepatutnya kita perlu mengambil kira sebenarnya, membuat satu pertimbangan semula dan untuk melihat adakah kewajaran kita untuk melaksanakan perkara ini, ataupun mungkin kita boleh mengurangkan sebenarnya seperti mana yang Dr. Mahdi sebutkan tadi, jumlah peruntukan yang diberikan kepada jasa itu supaya ia masuk akal dan boleh dilaksanakan dengan sebaiknya. So tanggungjawab ini sangat besar kepada jasa kalau seandainya diluluskan dengan 85 juta ini, dan mereka perlu membuktikan yang mereka betul-betul kompeten dan mereka perlu membuktikan yang memang betul-betul dari segi delivery sistem mereka itu sangat baik dan bagus dan memang benar-benar sampai tanpa memilih bulu, kan, tanpa memilih parti politik. Sebabnya itu matlamatnya. Mereka ini perlu menyampaikan kepada semua rakyat sebenarnya, dan rakyat perlu mendapatkan manfaat kepada ni. Sebab kita kena faham belanjawan ini, bajet ini digunakan hasil daripada hasil negara, dan kita perlu menggunakan hasil negara ini secara baik supaya ia tidak dipersoalkan. Kita tidak mahu nanti di kemudian hari orang mempertikaikan kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu, kan? Segala-galanya itu akan diperhatikan. Jadi saya rasa kerajaan perlu meneliti semula sebenarnya perkara ini dan berbincang bersama mereka untuk mendapat satu keputusan yang lebih baik dan bijak, dan pendapat-pendapat rakyat ini, masyarakat ini perlu dimasukkan sebenarnya di dalam konteks untuk kita mengubah. Kita masih ada masa untuk mengubah sebab kita bermain persepsi hari ini. Bagaimana masyarakat akan memberikan terus persepsi negatif, positif dan sebagainya. Sebab bila saya melihat di social media itu agak kurang yang positifnya, tetapi banyak kepada negatifnya bila melihat kepada amount yang begitu besar. Saya tertarik bila Dr. Mahdi sebut, adakah isunya yang mana? Adakah isunya bajet ataupun isunya penubuhan? So ini yang kita boleh lihat. Kalau seandainya kita mengurangkan peruntukan itu, adakah masih lagi berbunyi ataupun bagaimana? So baru kita akan faham sebenarnya apa sebenarnya yang berlaku terhadap jasa ini. Okey, apa yang perlu dilakukan sebenarnya Dr. Mahdi supaya dengan bajet yang dikatakan begitu besar,
Yalah, macam Dr. Roslan katalah, kadang-kadang tak masuk akal pun. Tapi iyalah, katakanlah bajet sejumlah itu pun bukan menjadi persoalan selepas ini. Mungkin akan diluluskan oleh Dewan Rakyat, diluluskan dan akhirnya belanjawan juga diluluskan. Itu yang menjadi harapan. Tetapi dari segi pendekatan itu sendirilah, kalau kita melihat apa yang berlaku sekarang ini, yang menjadi masalahnya walaupun belanjawan itu nanti akan diluluskan, tetapi yang membimbangkan golongan rakyat adalah apakah ianya menepati sasaran seperti apa yang diinginkan dalam belanjawan itu sendiri. Jadi mungkin apakah ini isu yang mungkin boleh dimainkan oleh jasa untuk menjamin bahawa apa yang dijanjikan dalam belanjawan itu betul-betul tepat menuju ke sasaran yang dimatlamatkan. Okey, dalam persoalan ini saya kira jasa itu perlu membawa satu agenda yang lebih baik. Satu agenda baru yang perlu dilakukan overhaul secara total. Sebab apa? Sebab sekiranya imej jasa sebelum ini dikatakan banyak dikaitkan dengan politik, yang menyokong ataupun yang membawa agenda parti-parti politik tertentu. Pada kali ini saya kira jasa perlu balik ke pangkal jalan, perlu memainkan peranan sebagai sebuah jabatan kerajaan yang memainkan tanggungjawab dan peranan sebagai orang kerajaan betul-betul. So itu yang pertama. That's why dari segi lantikan ketua pengarah, kalau kita tengok jasa ni open post, ketua pengarah jasa ni open post. Biasanya dia akan memberikan membuat lantikan secara political award. Tetapi pada kali ini saya kira kepimpinan jasa perlu diisi di kalangan pegawai tabir dan diplomatik. Sebab mereka ini lebih faham kehendak dan peraturan-peraturan yang sepatutnya dimainkan oleh seorang penjawat awam. Jadi bila orang politik tak ada kat situ, saya rasa kebarangkalian untuk ahli-ahli jasa ini bermain politik itu dia kurang. Sepatutnya dia tak jadi macam itulah. Sepatutnya dia boleh membawa mandat baru, apa sepatutnya job scope baru yang perlu dimainkan oleh jasa. Apa ini? Okey, kalau kata kerajaan bagilah macam tuan sebut tadi 85.5 juta. Dibagi juga pada jasa dan diluluskan juga. Jadi saya kira organisasi baru ini perlu merangka satu gerak kerja yang komprehensif dan perlu visible. Kena tunjuk pada rakyat, yes, aku ini mampu untuk melaksanakan mandat dan tanggungjawab yang telah diberikan oleh rakyat, yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Bukannya syok sendiri je. Bukannya menjadi topeng, kejap pakai topeng ni, kejap pakai topeng parti politik, kejap pakai topeng kerajaan. Jadi itu tidak jelas. Jadi dalam persoalan ini saya juga tertanya-tanya, sebenarnya apa matlamat asas kerajaan hari ini untuk menghidupkan jasa? Adakah dia akan balik pada peranan yang dimainkan oleh jasa sebelum ini, ataupun peranan baru yang difikirkan urgent dalam keadaan untuk kita bersama-sama menyekap penularan wabak COVID ini? Perlu ada agensi kerajaan yang semacam ini untuk menggerakkan masyarakat di peringkat grassroots ini. Yalah, tak ada orang nak pergi ketuk pintu rumah satu persatu. Kau jangan keluar rumah, kita hanya buat announcement melalui Jabatan Penerangan, melalui roadblock yang dimainkan oleh pihak polis, pemantauan secara umum saja. Kita tidak ada pun di peringkat komuniti yang menggerakkan supaya walaupun ada mungkin tidak diperbesarkan, yang menggerakkan ataupun mengambil satu langkah keselamatan yang komprehensif di peringkat kampung. Jadi mungkin benda-benda macam ini kerajaan melihat, memikirkan perlu ada satu agensi lain yang perlu bertindak dalam memberikan penjelasan secara lembut yang boleh turun ke peringkat akar umbi, dan pada masa yang sama mengubah persepsi negatif apabila kerajaan melakukan PKPB sebagai contoh, yang dikatakan cuba menyekat pergerakan rakyat. Jadi polemik semacam inilah yang saya kira ada orang yang perlu memainkan tanggungjawab untuk memberikan penjelasan lanjut, menangkis segala bentuk tuhaman negatif. Bukan kerajaan nak sekat pergerakan rakyat pun, cuma kita nak sekat pandemik. Tetapi bila nak sekat pandemik, kalau rakyat tu masih lagi duduk bergerak, apa bahana dia? Jadi perkara-perkara ini yang menjadi persoalan, yang menjadi tanda tanya. Dan persoalannya sekarang ni, siapa yang patut ataupun yang wajar diberikan tanggungjawab untuk memberikan kefahaman pada orang yang moden hari ini? Tak ada masalah, kita tag dia dalam WhatsApp, dia terima, dia boleh baca, dia boleh faham. Tetapi apa yang berlaku pada makcik-makcik di kat kampung sana yang duk jual goreng pisang hari-hari, orang kata makcik tak boleh jual goreng pisang hari ni, ada masalah.
kena tutup sebab PKP, PKBB, PKPD dan sebagainya. Kadang-kadang makcik tak faham, sukar untuk mereka terima. Sehingga kan kita tengok di Sabah itu pun ada desas-desus yang cuba untuk menunjukkan demonstrasi pada pihak kerajaan supaya menamakan PKPD dengan lebih cepat. Jadi kaki tangan jasa lah yang harus memainkan peranan. Siapa? Soalan saya siapa? Sepatutnya yang boleh memainkan peranan ini. Kalau dulu kita nampaklah adanya jasa ini memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peringkat akad umbi ini yang boleh menangkis, boleh membutuhkan persepsi yang silap pada kerajaan berbalik untuk mewujudkan imej yang baik pada pihak kerajaan itu. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madia, Dr. Muhammad Mahdi. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Roslat. Masa mencemburui kita sebenarnya. Tapi apapun kita berbincang secara terbuka sebenarnya. Kita bukan memihak kepada sesiapa, tetapi kita juga ingin melihat bahawa kalaulah jasa ini diwujudkan semula, diluluskan, maka kita ingin melihat satu pendekatan yang berbeza barangkali seperti apa yang diharapkan oleh kedua-dua ahli ahli panel kita dan juga oleh rakyat jelata sebenarnya. Dan itulah harapan rakyat bahawa jasa dengan peruntukan yang begitu besar mungkin betul-betul akan menyumbangkan jasa mereka kepada rakyat dan negara. Kita jumpa lagi dalam Ruang Bicara. Assalamualaikum.